Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, para peserta yang saya kasihi serta hadirin sekalian. Melatih kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Keluhuran Perlembagaan Penjaga Kedaulatan dan Keamanan Negara. Keluhuran perlembagaan adalah salah satu daripada 5 prinsip rukun negara yang menjadi asas kepada kedaulatan dan kestabilan negara kita. Prinsip ini menegaskan keagungan dan ketertinggian undang-undang bagi perlembagaan itu sendiri. Keluhuran perlembagaan adalah prinsip yang memastikan bahawa perlembagaan adalah undang-undang tertinggi di negara kita. Perlembagaan adalah satu peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat di Malaysia supaya negara menjadi aman dan damai. Ia mengandungi undang-undang dan peraturan yang mengawal pentadbiran dan kehidupan rakyat. Perlembagaan Persekutuan dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957 dan digubal oleh Suruhanjaya. Keluhuran perlembagaan memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Ia adalah asas kepada semua undang-undang yang digubal di negara ini dan menjamin hak serta kebebasan setiap individu. Perlembagaan menetapkan hak asasi manusia, tanggungjawab kerajaan dan hubungan antara pelbagai institusi dalam negara. Dengan mematuhi perlembagaan, kita dapat memastikan keadilan dan kesaksamaan dalam masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perlembagaan Persekutuan adalah lambang kedaulatan negara kita. Ia memastikan bahawa tiada satu pihak pun yang boleh bertindak sesuka hati tanpa mengambil kira undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Keluhuran perlembagaan juga memastikan bahawa kuasa pemerintah dan pelaksanaannya berpunca daripada undang-undang, bukan daripada kekuasaan individu atau kumpulan tertentu. Ini penting untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan memastikan kestabilan politik serta sosial. Pendidikan memainkan peranan penting dalam menerapkan prinsip keluhuran perlembagaan dalam kalangan rakyat, terutamanya generasi muda. Sekolah dan institusi pendidikan perlu mengajar pelajar tentang kepentingan perlembagaan dan bagaimana ia berfungsi untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang perlembagaan, generasi muda akan lebih menghargai undang-undang dan peraturan serta memainkan peranan yang aktif dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam era globalisasi ini, prinsip keluhuran perlembagaan menghadapi pelbagai cabaran baru. Pengaruh budaya dan ideologi asing boleh menggugat kesetiaan rakyat kepada perlembagaan. Oleh itu, adalah penting untuk memperkukuhkan kefahaman dan penghargaan terhadap perlembagaan dan kalangan rakyat. Media dan teknologi juga boleh digunakan untuk menyebarkan maklumat dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan perlembagaan. Institusi kehakiman memainkan peranan penting dalam menjaga keluhuran perlembagaan. Mahkamah mempunyai kuasa untuk tafsir perlembagaan dan memastikan bahawa setiap tindakan kerajaan dan individu adalah selaras dengan undang-undang. Ini memastikan bahawa tiada siapa yang melampaui undang-undang dan semua pihak mendapat keadilannya sewajarnya. Mahkamah juga bertindak sebagai penjaga hak asasi manusia dan kebebasan individu. Kesimpulannya, keluhuran perlembagaan adalah asas
kepada kedaulatan dan keamanan negara. Ia bukan sahaja prinsip rukun negara, tetapi juga amalan yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Dengan mematuhi dan menghormati perlembagaan, kita dapat memastikan Malaysia terus maju sebagai sebuah negara yang aman, makmur dan dihormati di persada dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.